Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Husna binti Azwadi, pelajar ijazah sarjana muda Ekonomi Kewangan Islam. Nombor metrik D2020109810. Hari ini saya akan membentangkan tentang kertas projek saya yang bertajuk Sikap Pengguna Terhadap Kempen Boikot Barangan dalam isu Palestin-Israel. Jadi pemboikotan terhadap barangan Israel dan Amerika Syarikat ini telah bergerak secara agresif di Malaysia. Antara senarai harian yang dikongsi melalui pelbagai platform media seperti WhatsApp, Instagram dan Twitter menyatakan kebanyakan produk yang diboikot merangkumi komoditi penting seperti makanan, minuman dan juga pakaian. Jadi, kebanyakan NGO secara aktif telah menyumbang kepada inisiatif ini untuk mengeluarkan senarai-senarai komprehensif mereka sendiri bagi item yang difikirkan perlu untuk diboikot oleh masyarakat Muslim. Jadi, antara entiti syarikat yang telah disenaraikan untuk diboikot adalah seperti kalau makanan, McDonald's, KFC, Pizza Hut, Starbucks dan macam-macam lagi. Bagi produk kecantikan pula seperti Maybelline, The Ordinary, Bath and Body Works. Jadi kebanyakan syarikat yang telah disebutkan ini merupakan penyumbang terbesar bagi ekonomi Israel. Sebagai contoh, bagi syarikat rokok seperti Philip Morris, Marlboro dan macam-macam lagi merupakan syarikat yang telah menyumbang sebanyak 12% kepada ekonomi Israel. Jadi kira-kira dalam 800 juta USD bagi setiap jualan telah disumbangkan kepada ekonomi Israel. Jadi berdasarkan kenyataan ini, dapat kita lihat bahawa barangan seharian yang digunakan oleh majoriti masyarakat Muslim ini telah menyokong sepenuhnya ekonomi Israel. Jadi oleh yang demikian, gesaan kempen pemboikotan barangan Israel ini perlulah disambut sepenuhnya oleh majoriti masyarakat, tidak kira bangsa, agama dan negara, atas dasar mencintai kemanusiaan. Jadi komuniti Islam global ini telah memulakan boikot terhadap produk Israel sebagai tindak balas kolektif untuk memerangi ketidakadilan yang telah dilakukan Israel kepada umat Muslim di seluruh dunia. Namun begitu, bagi Malaysia pula, kita mempunyai masalah seperti pergantungan dalam bidang ekonomi kerana kebanyakan produk yang diimport kepada Malaysia merupakan produk daripada Israel seperti Unilever, Coca-Cola, Danone dan Johnson Johnson. Jadi persoalan utama ini berkisar tentang memahami bagaimana faktor-faktor ini telah menyumbang kepada semangat mahasiswa untuk memboikot produk Israel itu sendiri dan potensi keberkesanannya kempen boikot ini dalam memberi kesan kepada ekonomi Israel. Jadi kajian ini telah bertujuan untuk memberikan pandangan yang terperinci tentang proses membuat keputusan individu yang dipengaruhi oleh faktor sosial, persekitaran dan pembelajaran. Bagi tinjauan literatur pula, pengkaji telah mencari 40 jurnal yang berkaitan dengan pemboikotan barangan. Jadi menurut pandangan keseluruhan, melalui analisis yang mendalam terhadap pelbagai karya ilmiah inilah, jadi pengkaji telah jumpa bahawa interaksi faktor budaya, politik, ekonomi dan juga sosial ini telah membentuk keputusan individu itu untuk memboikot produk yang dikaitkan dengan isu Palestin-Israel ini. Bagi analisis yang menyokong pula, kebanyakan penyelidikan lampau ini telah serlahkan pengaruh signifikan seperti agama, nasionalisme, media sosial, pertimbangan geopolitik dan kepentingan ekonomi terhadap tingkah laku pengguna dalam keberkesanan gerakan kempen boikot ini. Di bahagian metodologi kajian, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif di mana pengkaji telah mendapatkan 219 orang responden daripada mahasiswa-mahasiswa di seluruh Malaysia. Jadi bagi instrumen kajian, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik secara fizikal dan juga Google Form. Jadi setiap set soal selidik mempunyai 5 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Bagi setiap bahagian, ujian kesahan dan kebolehpercayaan terhadap instrumen kajian itu telah dijalankan terlebih dahulu.
Di dalam ujian kebolehpercayaan di dalam setiap item borang soal selidik tersebut, dia telah menjalani dua fasa, di mana yang pertama kesahan permukaan iaitu face validity dan alat ukur yang digunakan sebelum ia diuji pada sekumpulan sampel kajian. Sebagai contoh, 50 borang soal selidik telah diedarkan untuk penilaian terhadap mahasiswa di Malaysia ini. Jadi, disebabkan terdapat perbincangan awal dan kesesuaian alat ukur itu, item yang dianggap sukar difahami itu telah ditukar kepada soalan-soalan yang lebih mudah untuk difahami bagi setiap responden tersebutlah. Jadi, hasil indeks daripada ujian kebolehpercayaan ini menunjukkan selepas diubah beberapa item soalan tersebut, tidak ada lagi soalan-soalan yang perlu diubah kerana setiap soalan mempunyai nilai Cronbach alpha yang telah melebihi 0.6, di mana ia menunjukkan soalan itu sangat boleh diterima dan boleh dipercayai. Bagi dapatan kajian, terdapat 219 orang responden. Tetapi bagi demografi jantina, terdapat jurang yang agak besar, di mana jumlah perempuan adalah seramai 157 yang mewakili 71.7%, manakala bagi lelaki pula terdapat bilangan seramai 62 orang responden yang mewakili 28.3%. Bagi demografi umur pula, kebanyakan responden ini berumur di kalangan 22 hingga 23 tahun yang mewakili 59.8%, yang diikuti pula oleh berumur 20 hingga 21 sebanyak 16.9%, dan kumpulan yang selebihnya adalah 18 hingga 19 dan ke atas lah. Jadi menurut hasil ini, topik kajian ini mungkin menarik minat golongan yang lebih dewasa, iaitu dalam golongan 20 hingga 23 tahun, kerana terdapat kesedaran global dan pengalaman hidup dan juga rasa tanggungjawab mereka untuk terlibat dalam isu geopolitik yang kompleks ini. Jadi pertimbangan ekonomi, kepercayaan etika dan keinginan untuk mempengaruhi perbincangan masyarakat ini berkemungkinan telah menyumbang kepada peningkatan pelibatan mereka lah dalam perbincangan yang berkaitan dengan boikot ini. Di dalam kajian ini, pengkaji mendapati 11 pemboleh ubah bebas dengan 1 pemboleh ubah bersandar. Di antara pemboleh ubah bebas itu adalah seperti identiti nasional, patriotisme, ancaman, etnosentrisme, simbol negara, warisan, identiti produk, produk asing, pengaruh media, melindungi ekonomi dan pelibatan global. Bagi pemboleh ubah bersandar pula adalah seperti sikap pengguna yang mempengaruhi niat mereka untuk membeli atau memboikot produk Israel itu. Jadi jika dilihat dalam jadual di sebelah ini merupakan jadual kesahan faktor yang mengukur kesahan data untuk kajian yang melibatkan pelbagai pemboleh ubah ini yang berkaitan dengan sikap dan niat pengguna terhadap membeli ataupun memboikot produk Israel. Jadi hasil di sini telah menunjukkan ujian nilai alfa serta 55 bilangan item yang mewakili 11 faktor dikaji dan didapati sesuai diletakkan dalam instrumen soal selidik. Tetapi hanya 53 item yang mewakili 11 faktor sahaja sesuai dianalisis untuk kajian inilah. Jadi beberapa pemboleh ubah ini telah mengalami pengurangan item yang berkemungkinan akan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Keadaan ini kita boleh lihat melalui nilai KMO dan nilai alfa. Nilai alfa keseluruhan ialah 0.896, manakala nilai KMO adalah sebanyak 0.854 untuk secara keseluruhannya lah. Jadi hasil yang diperolehi tersebut adalah tinggi, di mana nilai alfa ini melebihi 0.7 dan perkali kepercayaannya adalah juga tinggi. Jadi keputusan ujian Bartlett yang ketara dan nilai KMO melebihi 0.6 ini menunjukkan bahawa setiap analisis faktor adalah sesuai untuk kebanyakan pemboleh ubah. Jadi secara keseluruhannya dalam jadual ini kita boleh lihat bahawa keputusan ini telah memberikan pandangan tentang kebolehpercayaan dan kecukupan pemboleh ubah untuk dianalisis secara selanjutnya lah. Dan dia menunjukkan bahawa pemboleh ubah itu adalah sesuai untuk analisis faktor. Bagi jadual ini pula menunjukkan hasil analisis daripada faktor-faktor yang dinyatakan dalam jadual di atas.
Jadi jadual ini menunjukkan hasil regresi di mana ia melibatkan model regresi dengan 11 pemboleh ubah bebas tadi. Hasil yang ditunjukkan dalam jadual ini boleh dilihat sama ada nilai tersebut adalah signifikan ataupun tidak dengan pemboleh ubah bersandar. Sebagai contoh, nilai T iaitu sebanyak 22.356 adalah sangat signifikan dengan jumlah pemboleh ubah iaitu 0.001, di mana ia menunjukkan perkaitan yang signifikan antara patriotisme dan juga pemboleh ubah bersandar iaitu sikap pengguna. Bagi contoh faktor yang tidak signifikan pula adalah seperti ancaman, di mana mempunyai nilai 0.004. Perkali ini menunjukkan kesan positif yang kecil kepada pemboleh ubah ancaman kepada pemboleh ubah bersandar. Jadi walaupun ia tidak signifikan secara statistik pada nilai T iaitu sebanyak 0.063 di mana ia melebihi 0.05. Kesimpulan bagi kajian ini menunjukkan walaupun terdapat 11 pemboleh ubah pada mulanya yang telah dipertimbangkan, hanya 4 yang muncul sebagai pengaruh ketara bagi sikap mahasiswa terhadap kempen boikot produk ini, di mana pengetahuan yang berkaitan dengan patriotisme, ancaman, simbol negara dan juga penglibatan global. Sebaliknya, 7 pemboleh ubah yang lain itu seperti identiti nasional, etnosentrisme, warisan, identiti produk, produk asing, pengaruh media dan melindungi ekonomi didapati tidak signifikan secara statistik, dan dengan itu tidak memberi kesan yang ketara kepada sikap mahasiswa terhadap kempen boikot ini. Bagi implikasi kajian, kempen boikot ini boleh memberi pencerahan kepada penggubal dasar, pendidik dan juga aktivis tentang keberkesanan inisiatif tersebut. Jadi, penemuan penyelidikan dapat mendedahkan pihak pentadbiran universiti dan organisasi pelajar tentang keutamaan, nilai dan kebimbangan badan pelajar terhadap penggunaan etika dan juga isu keadilan sosial lah. Jadi yang ketiga, memboikot barangan Israel dalam kalangan mahasiswa universiti ini dapat memberi implikasi yang lebih luas untuk gerakan perpaduan global dan inisiatif kepenggunaan etika dalam kalangan mahasiswa. Bagi cadangan kajian pula, pengkaji mempunyai 4 cadangan. Yang pertama ialah penyelidik boleh membuat kajian dengan lebih mendalam tentang faktor psikologi dan sosio-budaya yang mempengaruhi proses membuat keputusan. Yang kedua ialah pihak universiti perlu membuka ruang dan memudahkan dialog terbuka dan mewujudkan platform untuk membuat perbincangan mengenai isu global termasuk juga konflik Palestin-Israel ini. Jadi yang ketiga, inisiatif yang diterajui oleh pelajar ini seperti kempen kesedaran, petisyen dan gerakan pelupusan boleh menggerakkan tindakan kolektif dan menguatkan suara mereka yang memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di Palestin. Yang keempat ialah memupuk budaya kampus yang menghargai tanggungjawab sosial, penggunaan beretika dan juga perpaduan sosial dalam kalangan masyarakat dunia. Jadi itu sahaja daripada saya berkaitan dengan kertas projek ini. Sekian, terima kasih.